Selamat sejahtera kepada Encik Safwan dan rakan-rakan sekalian. Kami kumpulan 3 ingin membentangkan sejarah bola tampar pantai dan bola tampar mini. Nama saya Hoi Jin Mei dan saya ingin membentangkan sejarah bola tampar pantai. Bola tampar pantai merupakan varian kepada bola tampar yang dicipta pada tahun 1895 oleh William G. Morgan. Bola tampar pantai bermula bermain di pantai Santa Monica, California pada tahun 1920. Sukan ini dimain oleh 2 pasukan, 6 pemain sepasukan. Cadangan daripada Paul Papa Johnson bermain dengan hanya 4 pemain sahaja pada tahun 1930. Oleh itu, wujudnya konsep permainan bola tampar pantai 2 orang moden. Pada tahun 1947, pertandingan bergu pertama diadakan di pantai Santa Monica, California. Kejohanan pertama diadakan pada tahun 1948 di Los Angeles, California. Pada tahun 1950, kejohanan pertama bola tampar pantai Brazil diadakan. Kejohanan ini ditaja oleh syarikat penerbitan surat khabar. Manhattan Beach Open diadakan pada tahun 1960 buat kali pertama. Pada tahun 1962, California Beach Volleyball Association (CBVA) iaitu Persatuan Bola Tampar Pantai California telah ditubuhkan untuk menyatukan komuniti bola tampar pantai tempatan dan menyelaraskan jadual kejohanan tempatan. Kejohanan Pantai Hermosa diadakan pada tahun 1970. Olympia World Championship of Beach Volley iaitu kejohanan bola tampar pantai profesional pertama yang diadakan pada tahun 1976 di Will Rogers State Beach of California. Association of Volleyball Professionals (AVP) telah ditubuhkan pada tahun 1983 sebagai kesatuan pemain. Pada tahun 1986, pameran bola tampar pantai antarabangsa pertama diadakan di Rio de Janeiro, dan pada tahun yang sama, Women's Professional Volleyball Association iaitu Persatuan Bola Tampar Profesional Wanita (WPVA) telah ditubuhkan untuk mentadbir Women's Professional Beach Volleyball iaitu bola tampar pantai profesional wanita. Tahun seterusnya iaitu tahun 1987, kejohanan FIVB bertaraf antarabangsa pertama diadakan di Pantai Ipanema di Rio de Janeiro. FIVB Beach Volleyball World Series bermula pada tahun 1989 untuk lelaki, manakala untuk wanita bermula pada tahun 1992. Bola tampar pantai diperkenalkan di Sukan Olimpik Musim Panas pada tahun 1992 sebagai acara demonstrasi dan menjadi Sukan Olimpik rasmi sejak tahun 1996 sehingga kini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Aizan Medrex bin Afan. Kembali kepada sejarah bola tampar pantai. Secara ringkasnya, filogeni ataupun asal-usul bola tampar pantai ini lahir di California, Amerika Syarikat. Tarikh lahir bagi kemunculan bola tampar pantai ini adalah pada tahun 1920. Hal ini adalah kerana pada tahun berikut bola tampar pantai ini dianggap sebagai intipati kepada negara itu sendiri. Kenapa intipati? Ini adalah kerana budaya masyarakat Amerika Syarikat pada ketika itu, apabila menjelang musim panas, masyarakat negara Amerika Syarikat lebih gemar untuk meluangkan masa mereka untuk berada di pantai. Jadi tidak hairanlah mengapa sukan bola tampar ini bermula daripada negara itu sendiri. Sukan Olimpik rasmi bagi bola tampar pantai ini telah diadakan pada 2 sehingga 28 Julai pada tahun 1996 yang telah diadakan di Atlanta, Amerika Syarikat. Peristiwa ini telah mencatatkan bermulanya era baru bola tampar pantai pada tahap yang berprestij. Seterusnya, berikut merupakan salah satu peristiwa penting yang menyumbang kepada perkembangan bola tampar pantai. Iaitu yang pertama pada tahun 1920-an, di mana bola tampar pantai telah tersebar ke Eropah ketika berlangsungnya aktiviti perkumpulan hidup telanjang di negara Perancis. Serba sedikit mengenai aktiviti tersebut adalah aktiviti yang dijalankan oleh sekumpulan naturis ataupun lebih dikenali sebagai para nudis Perancis yang bertujuan untuk mengeratkan hubungan sesama kumpulan mereka.
Yang kedua adalah pada tahun 1970-an, di mana wujudnya penglibatan aktiviti pengkomersialan bagi menarik perhatian masyarakat umum terhadap aktiviti bola tampar pantai. Seiring dengan pembangunan industri muzik pop, pada tahun 1970-an juga wujud aktiviti pengiklanan, bonus dan juga faktor-faktor komersial yang menyumbang kepada perkembangan bola tampar pantai pada ketika itu. Contohnya seperti kejohanan komersial yang diadakan di negara Amerika Syarikat telah mendapat tajaan sepenuhnya oleh negara itu sendiri sehingga berjaya mengumpul lebih daripada 300,000 penonton pada ketika itu. Dan yang terakhir adalah pada tahun 1992, di mana penubuhan rasmi Jabatan Bola Tampar Pantai FIVB yang masih berkekalan sehingga ke hari ini. Terdapat juga sejarah kini bola tampar pantai yang kita boleh saksikan pada Sukan Olimpik pada era 2000-an. Antaranya adalah Sukan Olimpik tahun 2000, di mana pasukan lelaki daripada Amerika Syarikat telah berjaya meraih pingat emas bagi acara bola tampar pantai pada musim panas di Sydney, Australia. Pingat tersebut dimenangi oleh atlet bernama Dane Blanton dan juga Eric Fonoy Moana yang menewaskan pesaing daripada negara Brazil, iaitu Zimarco Di Mello dan juga Ricardo Santos melalui straight set. Seterusnya pada tahun 2004 pula, pasukan wanita Amerika Syarikat juga telah berjaya mencatat sejarah buat pertama kalinya apabila memenangi pingat emas dan juga pingat gangsa bagi kedua pasukan wanita negara Amerika Syarikat tersebut yang berlangsung di Palaio Valiro, Greece. Hasil ini pada peringkat antarabangsa Sukan Olimpik yang dianjurkan 4 tahun sekali ini menyebabkan perkembangan sukan bola tampar pada ketika itu menjadi lebih drastik. Akhir sekali, sejarah baru juga turut tercatat pada Sukan Olimpik tahun lalu, iaitu pada tahun 2019, di mana seperti yang anda boleh lihat, berikut merupakan para pemenang yang memenangi pingat bagi acara Sukan Bola Tampar Pantai Olimpik pada tahun 2019, di mana pingat emas berjaya diraih oleh pasukan Rusia setelah menewaskan pasukan yang mendapat pingat perak daripada negara Jerman, manakala pingat gangsa pula jatuh kepada pasukan daripada negara Amerika Syarikat. Sekian, itu sahaja daripada saya untuk pembentangan kali ini. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada coach dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Chan Jiamin dari kumpulan 3. Pada hari ini saya akan menjelaskan peraturan bola tampar pantai sebagai ilmu tambahan bola tampar pantai. Terdapat pelbagai jenis peraturan rasmi untuk bermain bola tampar pantai dan peraturan ini diterbitkan oleh Persekutuan Bola Tampar Antarabangsa iaitu FIVB pada setiap 4 tahun. So, di sini kita boleh lihat ada 2 kategori iaitu peraturan asas bola tampar pantai dan peraturan-peraturan permainan bola tampar pantai. Peraturan asas yang pertama ialah saiz gelanggang. Ini merupakan gambar yang menunjukkan saiz gelanggang bola tampar pantai. Gelanggang bola tampar pantai mempunyai ukuran 16 meter panjang dan 8 meter lebar. Saiz gelanggang ini adalah sedikit lebih kecil daripada saiz gelanggang bola tampar klasik, iaitu 18 meter panjang dan 9 meter lebar. So, ini adalah perbezaannya. Ukuran ketinggian jaring untuk pertandingan lelaki adalah 2.43 meter tinggi, manakala untuk pertandingan wanita adalah lebih rendah sikit berbanding dengan ukuran ketinggian jaring untuk pertandingan lelaki, iaitu 2.24 meter tinggi. So, ini juga perbezaannya antara ukuran ketinggian jaring untuk pertandingan lelaki dan pertandingan wanita. Yang seterusnya ialah ciri-ciri bola yang digunakan dalam bola tampar pantai. Mengikut peraturan FIVB, mereka menyatakan bahawa
bola ini harus berbentuk bulat. Yang ini kita sudah tahu kan, dan diperbuat daripada bahan yang fleksibel seperti getah. Bola ini biasanya berwarna terang seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Dia ada warna oranye, warna putih dan biru. Bola ini mempunyai berat 260 hingga 280 gram dan mesti mengukur 66 hingga 68 cm dalam lilitan, yaitu diameter. Yang peraturan asas ketiga ialah pasukan. Dalam bola tanpa pantai, satu pasukan terdiri daripada 2 pemain dan tiada pengganti. Ini juga berbeza dengan pasukan bola tanpa klasik, yaitu setiap pasukan terdiri daripada 6 pemain. Tetapi dalam bola tanpa pantai, hanya 2 pemain dalam satu pasukan. So, ini juga perbezaannya antara pasukan bola tanpa pantai dan pasukan bola tanpa klasik. Setiap pasukan harus berada di gelanggang sendiri, tetapi tiada sekatan pemain mana yang boleh menyerang dari lokasi mana, dan tiada kesalahan kedudukan. Ini bermaksud mereka boleh bergerak ke mana-mana bahagian gelanggang pada bila-bila masa, asalkan mereka berada di dalam gelanggang pasukan sendiri. Jadi tiada kesalahan kedudukan. Yang terakhir, pemarkahan. Setiap set dimenangi oleh pasukan yang mencapai mata 21 dengan kelebihan 2 markah. Sebagai contoh, jika skornya 21-20 atau 15-14 pada set akhir, set akan diteruskan sehingga satu pasukan mendahului 2 mata. Misalnya 24-22 macam ni. Pasukan yang memenangi 2 set terlebih dahulu akan dikira pemenang. Tetapi perbezaan dalam skor mestilah lebih daripada 2 mata. Bagi permainan tambahan, yaitu set akhir, ia menunjukkan keperluan untuk mendapatkan 15 mata dengan peraturan yang sama seperti semasa permainan utama. Sebagai sukan gelanggang, bola tanpa pantai melibatkan beberapa peraturan yang ketat, termasuk pemain dibenarkan menyentuh bola 3 kali maksimum sebelum mengembalikan bola ke seberang gelanggang. Sekiranya pemain dari pasukan yang sama menyentuh bola lebih daripada 3 kali, maka permainan itu akan dihentikan dan pasukan lawan akan memenangi 1 titik. Itu maksudnya. Yang kedua, pemain dibenarkan melintas di bawah jaring bola tanpa pantai selagi tidak mengganggu pemain lawan. Ini bermaksud tingkah laku ini adalah sah, asalkan pemain itu tidak mengganggu pemain lawan. Yang seterusnya, untuk tingkah laku tidak sportif, yaitu tidak sopan, seperti intimidasi, kontroversi, tingkah laku agresif, dan sebagainya, akan diberi hukuman dalam bentuk pengingatan, pernyataan, atau pembatalan kelayakan pemain. Hukuman yang dijatuhkan ini akan diberi oleh hakim dengan kad kuning dan merah. Dan yang terakhir, tiada posisi yang ditetapkan untuk pemain. Peraturan yang ini juga samalah dengan apa yang saya jelaskan tadi, yaitu kedudukan pemain di gelanggang adalah tidak tentu dan mereka benar-benar bebas dalam pilihan pergerakan mereka. So sebelum saya tamat bahagian ini, saya telah menyediakan satu video tentang perlawanan bola tanpa pantai.
yang ini. Sudah tolakkan ke tepi. Selamat yang tidak menjadi. 16-17. Genting pada ketika ini. Servisnya sudah diangkat. Main pendek. 18-16. Sudah berlangsung 17 minit pertarungan di set yang kedua masih belum berakhir, namun kedudukan sudah pun dekat untuk Brazil mencari 3 lagi mata pada perlawanan kedua mereka. Menjadi akan peluang untuk pasukan Brazil. Satu spike tajam. 19-16. Hanya 2 mata lagi saja diperlukan untuk Brazil memenangi perlawanan ini secara straight set. Anakari dan Jojona Klub dalam keadaan tertekan. Menjadi angkat keluar. Usaha untuk melakukan spike tidak dimiliki ruang yang baik oleh angkatan Bell. 17-19. Dalam menurut penjaga garisan, jadi Brazil di mata akhir 20-17. Pasangan juara bola tapak pantai dunia angkatan membara kepada kutipan mata akhir 21-17. Jadi kemenangan straight set dicatat oleh pasangan Brazil angkatan Bella dan juga Barbara Sexas. Mereka menang set pertama 21-19 dalam tempo 19 menit. Dan di set yang kedua mereka menutup harapan Anakalai dan juga Jojona Klub dengan kemenangan 21-17. Kita kembali semula ke studio bersama Intan dan Ben. Okay, so ini saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Sir dan juga rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang sejarah bola tampar mini. Bola tampar mini ini diasaskan oleh Hiroshi Toyoda di Bandar Taiki, Jepun. Ianya telah diiktirafkan oleh The International Volleyball Federation (FIVB) pada tahun 1971 dan peraturan asasnya telah ditetapkan pada tahun seterusnya yaitu tahun 1972. Persidangan bola tampar mini di Sweden telah diadakan dan ianya melibatkan 19 buah negara yang menghadiri persidangan tersebut. Permainan ini pada dasarnya ialah bola tampar untuk kanak-kanak berusia 9 hingga 10 tahun dan dapat menampung mereka pada yang berumur 12 hingga 13 tahun dalam case maksimum. Seterusnya, saya akan menceritakan sedikit tentang perkembangannya di negara-negara Eropa. Salah satunya ialah Austria. Austria telah membuat projek Das Begerdu Volksschule Project yang melibatkan 150 buah sekolah. Kejuaraan mini bola tampar juga telah dilakukan pada setiap tahun di Vienna. Ianya telah melibatkan negara-negara jiran dan juga negara-negara lain seperti Slovakia, Belanda, Poland, Republik Czech, dan lain-lain. Seterusnya, perkembangannya di Republik Czech. Ianya telah dimain sejak tahun 1996 dan mencapai kejayaan antarabangsa pada Mei 2004 di Festival Mini Bola Tampar Eropah di Vienna, yaitu Austria. 24 pasukan dari 10 negara telah terlibat dalam festival tersebut, dan 2 bahagian dunia mereka telah memenangi tempat ketiga. Akhir sekali ialah Slovakia. Persekutuan Bola Tampar Slovakia telah mengadakan projek di sekolah-sekolah asas yang disebut Cool Volleyball. Ianya telah disokong oleh Kementerian Pendidikan, Sukan Republik Slovak, serta FVIB. Tujuannya adalah untuk menjadikan sukan ini populer di kalangan kanak-kanak kecil. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, saya ucapkan kepada coach dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Kumunggi. Sekarang saya akan membentangkan bahagian peraturan bola tampar mini. Peraturan bola tampar mini yang pertama ialah saiz gelanggang.
Saiz kelangkang bola tampar mini adalah sebanyak lebar 5 hingga 6 meter dan panjang adalah sebanyak 9 hingga 12 meter. Komposisi pasukan bola tampar mini adalah sebanyak 2 hingga 6 orang dalam satu pasukan. Manakala ketinggian nek adalah sebanyak 2 meter. Jenis bola tampar mini adalah 5 hingga 6 meter lebar dan 9 hingga 12 meter panjang. Untuk seterusnya, peraturan ialah pemakahan mata. Pemakahan mata bola tampar mini adalah sebanyak 25 maka. Jika mana-mana pasukan yang memenangi 25 maka dikatakan pemenang. Pasukan yang menang berhak untuk serve jentuh bola. Peraturan yang terakhir ialah tahap bola tampar mini. Jadual di bawah ini menunjukkan kelayakan teknikal permainan bola tampar mini bergantung pada usia mereka. Seterusnya, video di bawah menunjukkan teknik permainan bola tampar mini.